saya ada orang kata, saya cerita orang ni dah baik, bagus. Kita suka cerita orang hak baik-baik. Kita jangan cerita hak buruk dia. Cerita baik. Dia kata saya kenal orang ni. Dia kata ustaz tahu masa sebelum dia nak mati tu, harta dia ditaksirkan sampai 10,000, 100,000. Tapi dia kata dia tambah habis. Dia nak ibadat je pada Allah. Ambil lah harta dia tambah habis. Maknanya nak beribadat, nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang bertaubat ni, kalau nak molek lah, kata guru saya, bila dia duduk saja untuk fikir dosa-dosa yang dia telah lakukan. Dan dosa besar yang kita buat, jangan cerita ke orang. Kita dengan diri kita sajalah. Kita dengan Allah Ta'ala saja. Jadi hanya dosa yang melibatkan kita dengan manusia, atau kita kena minta maaf dengan dia. Tapi melibatkan kita dengan Allah. Contohnya kita tinggal sembahyang, kita tinggal puasa, makan riba, kemudian macam-macam lah dosa-dosa yang telah dilakukan. Kita kena bertaubat dengan Allah. Maka kita duk fikir, kalau boleh bangun malam-malam tempat sunyi, duk fikir. Ambil air semayang, duduk atas tikar semayang, akad takbir, semayang sunat taubat. Lepas semayang sunat taubat tu, kita azam sungguh-sungguh, ya Allah, tak dalam hati, tarik nafas kan, tak dalam hati, aku akan tinggal dosa ni. Sebut sikit, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tak ada apa-apa, kita nak gantung dengan Allah ya. Kita tidak mampu, la haula wala ni, kita tidak mampu nak meninggalkan maksiat. Wala quwata, kita tidak ada kekuatan nak buat ibadat. Illa billahi aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah. Duduk dalam hati azam betul-betul. Kemudian kita sembahyang sunat taubat, kita berzikir biar betul. Siapa menangis? Maka di antaranya dia kata yang pertama, menyebutkan sengaja jahat dosanya. Kalau boleh dia sebut dosa dia. Ya Allah, aku ni jahat sungguh dulu. Kalau minum arak, cerita minum arak. Cerita biar kita rasa rendah diri kita, dan kita rasa hina duduk depan Allah. Kita cerita jahat kita, ni kita cerita kita hak bagus je. Tu jadi kita lupa diri. Hamba semayang dok tinggal, mau tahajud. Mengaji tiap-tiap hari dok cerita hak baik kita. Maka kita duduk depan Allah Taala ni, kosak duduk depan Allah, dan kita tarik nafas sikit. Dia tarik nafas ni ada ilmu bahagian nafas. Tarik nafas, lepas pada tu kita kosak betul-betul, dan kita ingat kita duduk depan Allah Ta'ala. Duduk depan Allah Ta'ala, kita pun cerita kejahatan kita, dan kita khabar pada Allah, ya Allah, aku nak ni bertaubat kepada kamu, kembali pada kamu. Maka dia kata yang kedua, menyebutkan saat seksa Allah Ta'ala akan dia. Maknanya kamu kena ingat seksaan Allah Ta'ala. Seandainya kamu tidak mengampunkan ya Allah, maka aku akan diazabkan. Mana kita betul-betul ingat mengenai azab Allah Ta'ala akan dia, dan amat pedih mukanya. Azab Allah Ta'ala yang amat pedih, dan muka Allah Ta'ala amat besar. Mukanya dan marahnya yang tiada kuasa bagimu akan dia. Tak mampu kita nak menghadapi Allah apabila datangnya kemukaan Allah Ta'ala. Jadi ingat sebelum datang muka Allah Ta'ala. Sebab tu kita takut pengakhiran tu takut. Awal tu molek, akhir tu tak molek. Tu kita takut. Sebab tu kita minta pada Allah, biar awal tu molek, akhir tu molek. Yang paling penting ni pengakhiran kita ni. Duduk dengan Allah Ta'ala ni macam mana. Maka dia kata kita kena ingat mengenai azab Allah Ta'ala. Bagi orang yang tidak bertaubat pada Allah akan diazabkan. Bagi orang yang buat dosa akan diazabkan. Dan cerita dosa kita depan Allah. Sebab cerita depan orang kita ni, tak cerita depan orang. Hamba ni dah begini. Ada setengah orang tu bangga terus dengan dosa yang dia buat. Dia kata, cerita bab minum arak, Masya Allah. Kita kadang-kadang tembak lari. Duduk kat satu tempat, atau orang puang lagi klinik, duduk luar tu ramai-ramai. Dia duduk cerita, hamba hotel Primula lagi dah, dia kata. Bagi hotel. Lepas tu bagi minum arak cerita, Masya Allah. Kita pun bangun bawa lagi, malah dengan orang. Jangan kita bangga dengan dosa. Patutnya kita merasa menyesal di atas dosa yang telah kita lakukan. Maka dia kata, kena ingat kemukaan Allah Ta'ala bagi orang yang buat dosa.
Dan ketiga, menyebutkan dhaifmu dan lemahmu. Kita sebut dhaifnya kita, lemahnya kita, tak ada benda kita duduk depan Allah Ta'ala ni. Banyaknya dosa kita depan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri nikmat banyak, tapi dosa banyak yang kita lakukan. Dan sedikit halahmu pada yang demikian itu. Dan kita tak ada benda dah, tak ada halah dah nak jawab depan Allah. Sebab tu kita ni ingat, apa-apa nanti kita akan dipersoalkan depan Allah. Dan Allah Ta'ala akan soal kita, dan Allah Ta'ala akan periksa kita. Sekian pukul berapa hari, apa-apa kita tengah buat benda apa, semuanya Allah Ta'ala akan periksa kita. Maka dia kata, maka bahawasanya orang yang tiada menanggung panas matahari dan tanpa askar. Tanpa askar. Orang zaman dulu dia kata, orang askar ni bekal, takut kena tapak. Kena tapak askar dia kata. Dan gigi semut. Dan kamu ni tak tahan dengan panas matahari, kena tampar di askar ataupun gigit semut, maka betapa kuasa menanggung esok hari akan panas api neraka. Dan macam mana kita nak tahan api neraka? Nak tahan api neraka. Sedangkan panas matahari pun kita tak tahan. Panas matahari pun tak tahan. Jangan kata panas matahari, kena gigit semut pun tak tahan. Tak tahan. Tangan luka sikit aja, nak gigih daging, puah kena tangan sikit, Allah menolong dah. Sakit dah ada arah dah. Sakit dah lewat kerja benda dah. Ada apa teh lagi? Di dalam api neraka yang dalam keadaan azab yang bersangatan. Maka dia kata di sini, betapa kuasa menanggung esok hari akan panas api neraka Jahannam, dan pukul dengan pemukul malaikat Zabaniyah, dan juga dengan pemukul ataupun malaikat Zabaniyah yang memukul ahli-ahli neraka. Pukul dengan cemeti. Maka dia pukul ahli-ahli neraka. Sekali dia pukul ni, kalau ada bumi dia terkelam 7 lapis bumi. Dia cokeh dengan kuku dia daripada besi. Cokeh, lepas tu dia pun pukul lagi. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azabanna alladhi kuntum bihi tukazzibun. Apabila bersangatan sakit kena azab ahli neraka, maka ahli neraka nak keluar, cari jalan keluar. Kalau boleh keluar daripada api neraka, maka disentak balik, ditarik balik. Ditarik balik, malaikat dah ditarik, heret balik. Kemudian malaikat pun kata, rasakanlah azab. Azab api neraka disebabkan dulu masa duduk atas muka dunia kamu mendustakan Allah Ta'ala. Ni setengah-setengah orang ni dia cakap api neraka iwak sengih gitu je. Dia cakap babak taubat ni iwak dak layang gitu je. Allah ya, ada masa itu taubat lah. Tak boleh ni kena pakai tudung ni, aurat ni, bahaya dosa besar, nanti masuk dalam api neraka. Tak layak. Maka disebut dalam Al-Quran, allazi kuntum bihi tukazzibun. Kamu diazab dengan dulu masa mu duduk atas muka dunia kamu mendustakan ayat Allah. Kamu tak percaya orang-orang cerita. Kalau kamu percaya pun masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tak ada apa. Tak ada rasa apa-apa. Maka nak beritahu, kalau kamu tidak tahan panas api neraka atas muka dunia ni, jangan kata panas matahari, ataupun api-api yang kita dimasuk kat dapur tu, ataupun kamu tak tahan kena gigit oleh semut, maka kamu takutlah api neraka. Takut api neraka yang bahan bakarannya adalah manusia dan batu-batu. Maknanya api neraka sangat pedih, sangat azab bagi orang yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata pemukul malaikat Zabaniyah dan gigit ular dan kala, dan dekat negeri akhirat tadi ada ular. Ular dalam neraka. Jangan kata dalam neraka, di alam barzah pun ada Syuja'ul Aqra. Ular yang dia punya bisa ni, ular di alam barzah ni, dalam alam kubur saja ni, dia punya bisa, kalau bisa dia keluar atas muka bumi, tidak ada satu tumbuhan pun yang tumbuh, mati habis, kerana lantaran terlampau panas sangat bisa dia. Zaman Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada satu kisah orang yang agak baik, bukan orang-orang jahat, orang yang agak baik, ada amal ibadat juga, tetapi apabila dia wafat, apabila dia mati,
Maka orang uruskan jenazah dia. Bila dia uruskan jenazah dia, maka digali kubur dia. Bila digali kubur, tengok ada ular. Tengok ada ular. Bila ada ular ni, orang pun kata, Allah, kebetulan kita gali dekat sarang ular. Dah nak wis sedap hati. Tak apa, kebetulan gali dekat sarang ular, kita gali kat lain. Maka digali tempat lain, jumpa ular yang sama juga. Dia kata kena juga sekali lagi. Gali kat lain lah. Gali kat lain, jumpa ular yang sama juga. Maka tidak ada arah dah, tak ada orang nak jumpa ular dalam tanah ni, duk tunggu ke mayat. Maka pergi mengadu kepada Abu Hurairah. Bila mengadu pada Abu Hurairah mengatakan, orang ini kalau kamu gali di mana-mana tanah pun, kamu akan menjumpai ular yang sama. Ular yang sama. Kerana dia telah melakukan dosa. Melakukan dosa. Apabila ditanya dosa apa? Di antaranya dia adalah orang yang makan riba. Tu jaga sikit. Jadi nak beritahu, ular di atas muka dunia ni, di alam barzah pun sakit dah. Tidak dapat digambarkan dah. Apatah lagi dalam azab api neraka. Manusia yang mati dalam keadaan tidak bertaubat, sangat rugi orang. Manusia yang buat ibadat dalam keadaan tidak bertaubat pun rugi juga. Kerana manusia kita ni tak boleh lari daripada buat dosa. Dalam kita buat ibadat, kita kena taubat pada Allah. Dalam buat ibadat, kena taubat pada Allah. Dan dalam hati kena azam sama, ya Allah, ini dosa aku tak mau buat dah dosa ni. Biar mari berasa menyesal dalam hati di atas dosa yang telah kita lakukan. Selagi mana tak ada menyesal, selagi mana tidak ada azam, itu bukan taubat nasuha namanya. Taubat nasuha boleh sebut lah ke, hamba taubat dah. Setengah orang kata hamba taubat rekod hamba buat. Dia tambah rekod main duana dah. Maknanya. Jadi nak beritahu, taubat ni kita kena ada azam, kena ada dalam hati kita. Puasa tambah buat di atas dosa yang telah kita lakukan. Zaman Saidina Abu Bakar As-Siddiq, ada orang yang mati. Bila dia mati saja, orang nak tanam lah mayat dia. Bila nak tanam mayat dia, digali-gali-gali, kemudian ada ular seekor. Masanya katanya dalam nak ke bumi dah. Tiba-tiba dalam mayat dia, dekat kain kapan ni, ada benda-benda bergerak. Benda-benda bergerak ni orang rasa pelik. Maka orang buka kain kapan dia, dia buka tu baik ular seekor. Terkejut dia, mai mana ular? Masa kapan tak ada pun. Bukannya orang kapan awak tak ular seekor tu. Tak ada. Tapi bila tak dalam tu, tak dalam kubur, dalam liang lahat dah, tiba-tiba ada ular seekor. Bila dalam ular, orang pun ambil keputusan, ambil kayu nak katak ular. Mampus tadi ular tadi. Tiba-tiba ular tadi pun berkata, kenapa kamu nak membunuh saya? Kata orang tadi, kerana kamu menyakiti mayat. Dia kata, tidak, aku datang kecuali dengan perintah Allah. Maka dia tanya, kenapa kamu ni nak mengazab mayat ni? Dia kata ada 3 dosa dia buat. Yang pertama, dia tak dengar kata ulama'. Yang pertama, ulama' kata dia tak ambil berat, dia tak dengar kata ulama'. Dan yang kedua, dia melengah-lengahkan semayang. Dia bukan lengah semayang, tidak menyaut seruan azan. Tidak menyaut seruan azan, dia dengar azan saja je, tak ada apa-apa pun bagi dia. Tidak rasa nak semayang ke masjid, tidak ada nak semayang berjemaah, dan kalau teruk lagi tak ada rasa niat nak semayang pun. Yang ketiga tu saya tengok dah. Ingat 2 saja. Ingat 2. Tapi nak beritahu, dia ada 3 kesalahan dalam cerita tu. Dan ni berlaku zaman Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nak beritahu, azab Allah Ta'ala ni pedih. Maka orang yang beruntung adalah orang yang benar-benar bertaubat. Sehingga kan taubat dia ni yang dapat menghapuskan dosa. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa, tak ada dosa lagi. Sebab dosa ni ada titik hitam. Kita buat ada titik hitam. Buat dosa mari titik hitam, buat dosa mari titik hitam, buat dosa mari titik hitam. Lama-lama titik hitam itu menutupi cahaya nur dalam hati kita. Cahaya tutup. Bila tutup, maka kita tak terima dah.
Cahaya nur agama ni tamu terima dah. Sebab tu tak heran ada manusia yang baca ayat Quran, baca hadis, baca pengajaran, beri nasihat, tak makan, tak ada apa-apa. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dosa yang banyak tertutup hati dia, tak ada apa. Tak ada apa dah bagi mereka. Jadi sangat rugi orang yang mati dalam keadaan tidak bertaubat pada Allah. Tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara nak bertaubat, ingat sebut kejahatan kita depan Allah, biar kita rasa hina depan Allah dan kita merasakan bahawa kita ni memang manusia yang banyak dosa depan Allah. Kita berasa kita banyak pahala. Maka dia kata sebut depan Allah Ta'ala, dan kedua kita ingat seksaan Allah Ta'ala, muka Allah Ta'ala, azab bagi Allah Ta'ala, dan yang ketiga kita kena ingat dhaif kita, bukan kita mampu tahan azab Allah. Tahan azab Allah Ta'ala kita tak mampu. Allah Ta'ala ada tentera dia, ada dia punya malaikat dia yang akan menyeksa, mengazabkan bagi orang yang melakukan kemungkaran, yang engkar kepada Allah Ta'ala. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang buat jahat, usaha buat jahat sehingga kan kejahatan itu melingkungi dalam kehidupan dia, maka mereka ini adalah ahli neraka dan kekal mereka dalam api neraka selama-lamanya. Masuk abadan ni kekal khalidina fiha, kekal mereka dalam keadaan sangat lama. Kecuali orang yang ada iman, sedikit ada hati dalam iman dia, maka dalam keadaan macam tu dikeluarkan balik kalau ada iman. Tak ada iman, habis. Tak ada iman, duduk dalam neraka buat selama-lamanya. Maka tahan tak kita? Nak tanya, tak tahan kita. Semua kecek je. Mujur semua dah besar kucing. Kalau semua besar kucing, Allah mati terus kena ketik semua. Kecek saja semua, tak tahan kita. Tak percaya duduk dekat pokok yang ada semut banyak. Bergelepar kita. Ataupun ada kerengga besar sikit ada semut. Kerengga mana tak, orang panjat pokok turun balik serta-merta, ingat kenapa? Ada kerengga je. Besar mana kerengga dengan dia? Besar dia lagi, tapi tak tahan dah. Apatah lagi ular. Ular, kala dan sebagainya. Maka dia kata dan gigi ular, tak tahan kamu gigi ular dan kala seperti batang leher unta yang amat besar. Ular ni, ular dia macam batang leher unta, bukan ular lidi kecil tu tak. Ular dia sebesar batang leher unta. Begitu ular.